أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmatnya, dengan kurnianya kita dapat bersama-sama berhimpun pada malam ini untuk kita sambung semula pengajian kita tentang kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Insya-Allah hari ini kita nak sambung dengan hadis yang ke-9. Ya, hadis nombor 9 seperti mana kata Al-Imam ataupun Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi katanya an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa qurihi wa fi sya'nihi kullih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ni hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Abu Bakar. So dia ada keistimewaan yang banyak, antaranya dia ni anak kepada orang yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan orang lelaki, iaitu sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi daripada golongan lelaki Abu Bakar. Ya, bahkan Nabi SAW puji dia dalam hadis yang banyak sehingga dia digelar As-Siddiq. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sendiri pun sahabat. Aisyah tu sendiri adalah sahabat Nabi SAW dan dalam masa yang sama dia ni juga adalah isteri Nabi SAW. Ini kelebihan Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Nabi suka mendahulukan yang kanan. Nabi suka memuliakan ataupun Nabi suka memulakan sesuatu dengan belah kanan. Fi tana'ulihi, sama ada dalam memakai selipar. Pakai selipar, Nabi mula dengan kaki kanan dulu. Wa tarajjulihi, dalam nak menyisir rambut. Wa tuhurihi, dan juga waktu bersuci, waktu berwudu. Wa fi sya'nihi kullih, dan dalam semua keadaan. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, kita tengok hadis ni, ya. Nabi SAW kata Aisyah dia suka mendahulukan yang kanan. Ya, kerana apa yang kanan? Kanan ni dalam bahasa Arab yamin. Ashabul yamin. Yamin ni daripada perkataan yumn yang bermaksud keberkatan wa kasratul khair. Yang bermaksud berkat dan kebaikan yang banyak. Itu maksud yamin. Itu maksud yamin. Yang kanan ni sesuatu yang berkat dan sesuatu yang mengandungi kebaikan yang banyak. Oleh kerana itulah orang-orang yang baik ni, ahli-ahli syurga ni dipanggil sebagai ashabul yamin. Orang yang berada di belah kanan. Ya, baik.
Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah suka mendahulukan pakai selipar fi tana'ulihi. Waktu pakai selipar, Nabi suka mendahulukan belah kanan. Berdasarkan kepada hadis yang lain dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bishimal litakunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza." Atau kama qala, yang bermaksud apabila salah seorang daripada kamu hendak memakai selipar, bila ada salah seorang daripada kamu ni nak pakai selipar, nak pakai kasut ke, hendaklah dia bermula dengan yang kanan dulu, Nabi kata. Ya, dia pakai yang belah kanan dulu. Hadis ni lebih detail. Hadis Aisyah tadi, Nabi SAW kata Aisyah suka belah kanan bila pakai selipar. Tak begitu detail sangat. Tapi kita fahamlah. Kan? Tapi taklah begitu detail. Dalam hadis yang nombor 2 ni, ya, hadis yang saya bawakan ini lebih detail. Lebih detail yang menunjukkan bahawasanya Nabi SAW bagi tahu pada kita, seseorang ni bila nak pakai selipar, pakai tu sarung yang pertama tu biar belah kanan. Mungkin ada di kalangan kita yang dah tahu benda ni, kan? Mungkin ada yang dah tahu. Ada juga yang mungkin ya baru tahu. Jadi kalau baru tahu ni kira boleh ambil sebagai pengajaran lah, kan? Boleh ambil sebagai pengajaran. Lepas ni mulakan dengan benda ni. Benda ni sunnah, tuan-tuan. Ya, yang tak susah pun nak buat. Yang tak susah pun untuk kita buat. Yang mana kalau sebelum ini mungkin kita bila nak sarung selipar, kita main sarung aja. Kaki mana masuk dulu pun tak kisah. Rupanya dalam bab memakai selipar pun Nabi SAW ajar. Begitu hebatnya ajaran Islam ni. Mana nak cari satu agama yang mengajar manusia sehingga benda yang kecil-kecil, sehingga benda yang kita katakan, kita pun terkejut. Nabi ajar ya benda ni. Sampai dalam toilet pun Nabi ajar tata cara berwudu, tata cara mandi wajib, tata cara macam-macam, tata cara beristinja dan seumpamanya. Nak bagi tahu kat kita agama ni agama yang sangat sempurna, diutuskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masih lagi bercirikan ciri-ciri manusia supaya kita boleh tiru, supaya kita boleh mencontohi dia, supaya kita boleh menjadikan dia sebagai role model kita. Nabi buat macam mana, kita tiru. Nabi suka makan apa, kita boleh tiru. Nabi ibadat macam mana, kita boleh follow. Walaupun kita mungkin tak follow 100% sama kerana kita ni lemah banyak berbanding Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut kekuatan beribadat. Takwa kita tidak setinggi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi setidak-tidaknya kita ada semangat untuk ikut beberapa perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Jadi bila nak pakai selipar ni, Nabi kata mulakan belah kanan dulu. Mungkin ada di kalangan kita yang tak tahu pun, main sarung aja. Lepas ni dah boleh ubah dah. Lepas ni kalau nak sarung belah kanan dulu. Kerana Aisyah kata Nabi suka mendahulukan belah kanan. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi kata, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Apabila salah seorang daripada kamu pakai selipar, mulakan dengan yang belah kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Apabila dia nak buka, dia nak tanggalkan selipar dia, maka hendaklah dia mulakan dengan belah kiri. Litakunil yumna awwalahuma tun'al, supaya yang kanan itu, selipar yang belah kanan itu menjadi yang paling awal sekali dipakai, wa akhirahuma tunza, dan yang paling akhir sekali dicabut. Yang paling awal pakai belah kanan, yang paling akhir dicabut belah kanan. Nakkan kebaikan. Ini dipanggil dalam Islam tafaul. Apa itu tafaul? Tafaul ini ialah menganggap optimis sesuatu benda, mengharapkan kebaikan itu sampai dekat kita. Ya, baik. Sebab itu Nabi SAW suka belah kanan dulu. Dan apa hukumnya, tuan-tuan? Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunat. Kalau pakai belah kiri dulu, rugilah kita. Kita tak dapat pahala sunat. Okey?
Baik, kemudian Aisyah kata wa fi tarajjulihi. Nabi suka dahulukan belah kanan apabila sikat rambut, apabila sisir rambut. Orang yang ada rambut, yang mana yang tak ada rambut tu minta maaf lah ya. Yang mana yang ada rambut? Yang mana yang ada rambut, sikatlah elok-elok rambut tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhu zinatakum inda kulli masjid." Hai orang-orang yang beriman, ambillah perhiasan kamu bila nak pergi ke masjid. Hadis riwayat Tirmizi daripada Anas. Anas mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru dahna ra'sih wa tasriha lihyatih. Anas kata dalam riwayat ni dhaif, ya, riwayat ni sanad dia dhaif. Anas kata Nabi suka memperbanyakkan untuk meminyakkan rambutnya. Nabi suka minyakkan rambutnya dan Nabi suka untuk tasrih lihyatih. Nabi suka untuk menghuraikan janggutnya. Nabi suka sikat janggut dia bagi elok-elok. Ini yang Imam Tirmizi sebutkan dalam kitab Asy-Syama'il. Sanad dia dhaif, tetapi para ulama mengatakan di sana ada riwayat-riwayat yang lain daripada sahabat yang lain yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang suka menyisir rambut, suka menyisir dia punya janggut. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di sana ada riwayat yang mana menunjukkan, riwayat tu menunjukkan bahawasanya Nabi SAW ni larang, Nabi tak apa suka kita ni sikat rambut melainkan sekali-sekala. Hadis riwayat Tirmizi, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil tarajjul illa ghibba. Dalam riwayat tu sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita ni untuk menyikat rambut tarajjul illa ghibba, melainkan dalam keadaan sekali-sekala. Ada riwayat tersebut, maka oleh kerana itulah ulama dok bahas macam mana kita yang sikat rambut hari-hari ni. Macam mana kita yang sikat rambut hari-hari ni, boleh ke tak boleh, kan? Baik, saya katakan pertama sekali, Abul Walid Al-Baji, seorang ulama hadis, dia mengatakan bahawasanya sanad riwayat Tirmizi ni, ya, sanad riwayat Tirmizi yang kata Nabi SAW larang kita sikat rambut melainkan sekali-sekala, ya, dia kata sanadnya terputus. Sebab apa? Sebab dia kata dalam sanad ni ada perawi nama Hasan Al-Basri yang meriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal riwayat daripada Nabi SAW. Jadi Abdul Walid kata sanad dia terputus sebab Hasan Al-Basri tidak pernah mendengar daripada Abdullah bin Mughaffal. Bila dia tak pernah dengar daripada Abdullah bin Mughaffal, mesti ada pertengahan, mesti ada perantara antara dia dengan Abdullah bin Mughaffal. Jadi kita kena cari dia tu siapa. Selagi mana kita tak tahu, maka selagi tu riwayat ni tak boleh jadi sahih. Itu pandangan Abul Walid Al-Baji. Tetapi setelah kita semak tuan-tuan, setelah saya semak, pandangan Abul Walid ni tak begitu tepat bagi saya. Kerana Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Abu Hatim Ar-Razi, ulama-ulama ni, jago-jago hadis ni, mungkin ada di kalangan tuan-tuan jarang dengar nama-nama ni. Tapi siapa yang biasa follow kuliah saya, dia akan tahu. Siapa yang biasa follow kuliah saya, dia akan selalulah dengar nama-nama ulama-ulama hadis ni. Kerana mungkin kita jarang dengar kuliah hadis, jadi dengar nama-nama ulama fiqh macam An-Nawawi, macam Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Ini nama-nama yang biasalah kalau orang belajar fiqh. Tapi kalau belajar hadis, dia akan biasa dengar nama Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Muslim, Yahya bin Ma'in, Abdul Rahman bin Mahdi, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Ini semua nama-nama yang biasa kita akan dengar kalau kita berada dalam bidang hadis. Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini di antara tokoh-tokoh dalam hadis. Jago-jago ni Imam Ahmadnya, Yahya bin Ma'innya, Abu Hatim Ar-Razinya mengatakan Hasan Al-Basri memang pernah dengar daripada Abdullah bin Mughaffal. Oleh kerana itu Imam Tirmizi mensahihkan hadis kalau Hasan riwayat daripada Abdullah bin Mughaffal. Jadi, ya, pandangan yang mengatakan sanad ini terputus tu tak tepatlah.
Dan di sana ada lagi jalur lain daripada sahabat yang lain yang disahihkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yang mana riwayat Nasa'i dengan sanad yang sahih. Dia kata apa? Dalam hadis tu dia kata Nabi SAW larang kita untuk sikat rambut setiap hari. Jadi kalau kita tengok dalam riwayat ni, ya, ada riwayat yang Nabi larang kita untuk sikat rambut tiap hari. Nahan Nabi SAW anit tarajjul illa riba. Nabi larang kita sikat rambut tiap hari. Dalam riwayat Nasa'i pun menyokong, ya, iaitu daripada Humaid bin Abdul Rahman, dia kata laqitu rajulan sahiban Nabiy sallallahu alaihi wasallam kama sahibahu Abu Hurairah 4 sinin. Aku pernah bertemu dengan seorang lelaki yang bersama dengan Nabi SAW seperti mana Abu Hurairah bersama dengan dia 4 tahun. Dia kata apa? Nahana Rasulullah SAW ayyam syita ahaduna kulla yawm. Nabi melarang salah seorang daripada kita untuk sikat rambut setiap hari. Okey, itu pertama. Tuan-tuan yang keliru dulu. Itu yang pertama. Yang pertama, ada riwayat menyebut jangan sikat rambut setiap hari. Kena selang-selang. Okey. Manakala di sana ada riwayat daripada Nasa'i. Riwayat daripada Nasa'i daripada Abu Qatadah. Yang mana Abu Qatadah ni dia ada rambut yang panjang. Fa amarahu ayyuhsina ilaiha wa ayyatarajjala kulla yawm. Yang mana Abu Qatadah ni diperintahkan untuk memperelokkan jagaan rambut. Ya. Untuk memperelokkan jagaan rambut dan untuk menyikat rambut setiap hari. Dan riwayat ini riwayat yang sahih daripada Nasa'i. Oleh kerana itu kita tengok ada riwayat yang bercanggah. Ada riwayat kata boleh, ada riwayat kata tak boleh. Ada riwayat kata boleh, ada riwayat kata tak boleh. Jadi dua-dua riwayat ini berdasarkan penilaian saya, sahih. Jadi bila penilaian sahih terhadap hadis ini, dua-dua sahih dan dua-dua bercanggah, maka ulama dia cuba untuk mencari penyelesaian. Dia cari penyelesaian lah macam mana? Kan? Ada riwayat yang Nabi tak bagi, ada riwayat yang Nabi bagi. Kan? Maka dalam isu ni saya tak nafikan ada yang kata setiap hari tu, ada yang kata riwayat yang menyebutkan Abu Qatadah disuruh oleh Nabi SAW untuk sikat rambut setiap hari tu dhaif. Ada ulama yang dhaif kan, ada juga ulama yang sahih kan. Tapi para ulama berbeza pendapat dalam masalah ni. Ya, para ulama berbeza pendapat dalam nak menyelesaikan. Ya, ada yang kata, Imam Ahmad kata kalau boleh sehari sikat, sehari tak sikat. Hasan Basri lagi dahsyat, dia kata seminggu sekali. Ya. Manakala sebahagian ulama seperti Al-Munawi, mereka mengatakan seperti Al-Munawi, Munawi kata yang mana arahan Nabi SAW ataupun galakkan Nabi SAW untuk Abu Qatadah ni sikat rambut setiap hari, kata Munawi, ia berada dalam keadaan memerlukan untuk melakukan sikat itu setiap hari kerana rambutnya yang tebal, ataupun untuk bagi tahu benda ni dibolehkan walaupun tidak digalakkan. Jadi kalau kita tengok kepada suasana yang berada di negara Arab, yang mana suasana negara Arab mereka mungkin tak mandi setiap hari. Bukan tak mandi setiap hari itu maksudnya setiap hari tak mandi, tak. Maksudnya mereka tidak mandi bagi setiap hari. Bukan macam kita, setiap hari kita akan mandi. Bahkan orang Malaysia ni bukan kata setiap hari. Orang Malaysia ni sehari mandi 2 kali. Kadang-kadang ada yang 3 kali mandi. Mana kalau orang-orang di negara Arab, kalau saya dulu duduk di Jordan, negara sejuk, kadang-kadang kita mandi seminggu sekali umpamanya. Kan? Jadi, bila tak ada keperluan untuk sikat, maka tak perlulah sikat. Sebab bukannya mandi setiap hari. Tapi kalau ada keperluan, Al-Imam Al-Munawi kata, tidak menjadi masalah, terutamanya kalau rambut itu memerlukan untuk kita sikat. Jadi,
Nabi SAW memberikan kita satu panduan lah supaya orang mukmin ni tak ada keperluan nak pergi sikat rambut, maka tak perlulah buang masa. Tapi kalau ada keperluan, lepas mandi umpamanya, dah mandi tiap hari, kenalah sikat kan, barulah nampak kemas sikit. Kalau tak, dia orang pandang pelik, maka tak jadi masalah untuk kita sikat rambut kita. Okey. Kemudian dalam hadis yang ini Aisyah kata wa fi tuhurihi, dalam dia bersuci, waktu Nabi SAW bersuci pun Nabi suka mendahulukan yang kanan. Dalam wudu Nabi SAW akan dulukan yang kanan. Seperti mana kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ajma'al ulama ala anna taqdim al-yamin fil wudu'i sunnah wa man khalafaha fatahu al-fadl wa tamma wudu'uh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ulama berijma', Imam Nawawi kata, ulama berijma' mengatakan bahawasanya mendahulukan anggota kanan di dalam wudu adalah sunat. Sesiapa yang menyanggahinya, siapa yang basuh anggota kiri dulu lepas tu baru kanan, fatahul fadal, kata Imam Nawawi. Fatahul fadal, maksud fatahul fadal ni, dia telah terlepas kelebihan, dia telah terlepas pahala, ya, wasahha wudu'u ataupun watamma wudu'u, tetapi wudu'nya sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya mendahulukan anggota kanan di dalam wudu' adalah sunnah, bukanlah rukun. Kalau seseorang itu menyalahinya, kalau seseorang itu dia buat macam terbalik, dia basuh belah kiri dulu lepas tu baru belah kanan, wudu' sah, tapi tak dapatlah pahala. Kata Ibn Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, la khilafa baina ahli al-ilmi fima alimnahu fi istihbabil bida'ah ataupun fi istihbabil bada'ati bil yamin wa ajma'u ala annahu la i'adata ala man bada'a bi yasarihi qabla yaminih. Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni, seorang ulama mazhab Hanbali, dia kata la khilafa baina ahli al-ilm, tidak ada khilaf di kalangan ahli ilmu, fima alimnah, pada ulama-ulama yang kami tahu, ya, setakat yang kita tahu di kalangan ulama ni tidak ada percanggahan pandangan di kalangan mereka tentang galakkan untuk memulakan, mendahulukan anggota kanan. Wa ajma'u, dan mereka juga bersepakat, mereka berijma' ala annahu, mereka berijma' bahawasanya la i'adata ala man bada'a biyasarih, tidak perlu untuk mengulang wudu bagi orang yang memulakan basuhan dengan anggota kirinya qabla yamini, sebelum anggota kanannya. Qala Ibnu Qudamah mengatakan lagi, wala yajibu tartib bainal yumna wal yusra. Kita dah bincang sebelum ni tuan-tuan, yang mana ulama berbeza pendapat tentang tertib dalam wudu, dan kita telah memilih pendapat yang mengatakan tertib dalam wudu adalah sesuatu yang dipanggil sebagai rukun. Tertib ni rukun. Apa maksud tertib? Bermula dengan niat, kemudian basuh muka, kemudian basuh tangan, kemudian sapu kepala, kemudian basuh kaki. Seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tertib ini adalah rukun. Siapa yang basuh kaki dulu, lepas tu baru basuh muka, wuduknya tidak sah, mengikut pendapat yang sahih. Pendapat yang sahih di kalangan para ulama itu pendapat majoriti. Tetapi walaupun tertib itu adalah satu rukun, cuma tertib di antara anggota kanan dengan anggota kiri. Tangan dan kaki ni ada kanan ada kiri. Kalau seseorang itu basuh kiri dulu baru kanan, yang ni tak ada masalah. Sebab itu kata Ibn Qudamah, wala yajibu tartibu bainal yumna wal yusra. Tidak wajib untuk tertib di antara anggota kanan dan kiri. La na'lamu fihi khilafa, dan kami tidak ketahui adanya khilaf dalam masalah ini. Li'anna makhrajahuma fil kitabi wahid. Kerana apa? Kerana tempat keluarnya, tempat terbit untuk kewajipan basuh kedua anggota kanan dan kiri itu adalah sama, iaitu dalam Al-Kitab, itu dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa aidiyakum, dan Allah juga mengatakan wa arjulakum.
Allah Ta'ala menyebutkan tangan, Allah Ta'ala menyebutkan kaki. Wal fuqaha ya'udduna liyadaini udwan wal rijlaini udwan wala yajibu tartibu fi udwil wahid. Dan fuqaha memandang ataupun fuqaha mengira kedua-dua tangan sebagai satu anggota dan kedua-dua kaki sebagai satu anggota, dan tidak wajib tertib dalam satu anggota yang sama. Okey, ini dalam bab wudu Nabi SAW mendahulukan kanan dulu. Tetapi mendahulukan kanan ini ulama sepakat kata kalau satu anggota tangan dan kaki ia hukumnya sunat. Kalau seseorang basuh kiri dulu sebelum kanan, perbuatannya itu menyalahi sunnah tetapi tetap wuduknya dianggap sah. Okey? Baik. Kemudian dikiaskan juga untuk masuk ke dalam rumah dan juga masuk ke dalam masjid. Dikiaskan sebab Aisyah kata wa fi sya'nihi kullih. Kan Aisyah sebut Nabi suka belah kanan bila? Nabi suka belah kanan bila pakai slipper, bila berwudu, bila menyikat rambut, dan wa fi sya'nihi kulli, dalam semua keadaan. Jadi mereka kiaskan juga masuk ke rumah. Masuk ke rumah masuk kaki kanan dulu. Masuk ke masjid pun masuk kaki kanan dulu, seperti mana kata Al-Imam Al-Bukhari dalam babu tayammun fi dukhulil masjidi wa ghairih. Bab mendahulukan kanan ketika masuk ke dalam masjid dan selain daripada masjid. Wa kana Ibnu Umar, dan Ibnu Umar yabda'u bi rijlihi al-yumna fa idza kharaja bada'a bi rijlihi al-yusra. Ibnu Umar ni bila masuk dia mulakan, bila dia masuk dalam masjid dia mulakan dengan kaki kanan dia, bila keluar dia mulakan dengan kaki kiri dia. Wa fil mustadrak lil hakim min tariqi Muawiyah bin Qurrah an Anas annahu kana yaqul minas sunnah idza dakhalta al masjida an tabda'a bi rijlika al yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlika al yusra. Ya, yang mana Anas kata di antara perkara sunnah apabila kamu masuk ke dalam masjid kamu mulakan dengan kaki kananmu, dan apabila kamu keluar kamu mulakan dengan kaki kirimu. Riwayat ini riwayat yang disahihkan oleh Al-Hakim dan dipersetujui oleh Al-Imam Az-Zahabi. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang kadang-kadang keliru, yang mana kalau disebutkan Al-Hakim mensahihkannya dipersetujui oleh Az-Zahabi. Kalau orang lain tak ada pun kita sebut dipersetujui ni. Kenapa bila nukilan pensahihan daripada Hakim kena ada Zahabi setuju? Kerana seperti mana yang disebutkan oleh ulama-ulama hadis, semisal Ibnu Salah, semisal Ibnu Hajar, ulama-ulama moden juga menyebutkan demikian. Seperti yang disebutkan oleh guru saya sendiri iaitu Syekh Muhammad Abu Laith Al-Khairabadi. Dia mengatakan Al-Hakim merupakan ulama yang bermudah-mudahan, terlalu bermudah-mudah dalam nak mensahihkan hadis. Terlalu bermudah. Kadang-kadang ada hadis yang tak sahih pun tapi dia sahihkan. Oleh kerana tu bila Al-Hakim sahihkan, kita kena tengok Zahabi kata apa paling kurang. Ya, kita kena tengok Zahabi kata apa paling kurang. Okey? Maka dalam isu ni, sebab itu bila saya bawa penilaian Al-Hakim, maka saya bawa sekali penilaian Al-Imam Az-Zahabi supaya kita dapat tengok. Baik. Para ulama menyebutkan walaupun kita digalakkan untuk mendahulukan yang kanan tapi ada pengecualian lah. Yang mana dalam perkara-perkara yang kotor seperti istinja, meludah dan seumpamanya, kita dahulukan belah kiri. Kita pergi belah kiri. Sebab tu kita beristinja, kita istinja dengan tangan kiri. Bila meludah belah kiri. Sebab itu para ulama menyebutkan inna taqdimal yamin lil asya'it tayyibah huwal afdalu syar'an wa aqlan wa tibba. Mendahulukan yang kanan ini untuk perkara-perkara yang baik, dan inilah yang afdal. Dia kata mendahulukan anggota kanan untuk perkara yang baik, inilah yang terbaik dari sudut syaraknya, dari sudut akalnya dan dari sudut perubatannya. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, dia kata qaidatus syar'i mustamirrah
istihbabul bada'ati bil istihbab yang mana okey. Imam Nawawi menyebutkan kaedah syarak yang berterusan ialah galakkan untuk memulakan pada anggota kanan. Pada perkara-perkara kemuliaan, pada perkara-perkara perhiasan, dahulukan belah kanan. Tapi kalau benda-benda yang kotor, dia kata, selain daripada yang mulia ni, selain daripada kemuliaan, maka boleh untuk ataupun diutamakan untuk belah kiri. Contohnya macam tadilah yang saya sebut tadi, istinja belah kiri. Berdasarkan kepada hadis Abu Dawud yang mana Aisyah mengatakan kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi wa kanat yaduhu al-yusra li khalaihi wa ma kana min adha. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang mana Aisyah kata tangan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni tangan kanan dia untuk dia bersuci, untuk dia makan, dan tangan kiri Nabi untuk toilet, untuk tandas, dan untuk perkara-perkara yang ada kekotoran padanya. Jadi kalau kita tengok di sini tuan-tuan, kalau kita tengok di sini, memang Islam ni dia tak bercanggah pun, dia selari dengan fitrah. Kalau kita tengok pun mana-mana budaya, apabila beristinja memang tangan kiri. Bila tang makan mesti tangan kanan. Oleh kerana tu, kita tengok agama Islam ni memang selari dengan fitrah manusia. Okey? Baik, kita tengok kepada hadis berikutnya. Okey, saya sharekan tu saya terkeluar. Saya disconnect tadi, saya tak tahu. Saya share je dia disconnect. Okey, saya pun tak tahu, mungkin saya disconnect lagi, tak apa, kita baca hadis saja, Baik. Wa an Nu'aim Al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi lafzin akhar ra'aitu Aba Hurairah yatawadda فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. Ada hadis riwayat Muslim, ada hadis riwayat Muslim saja yang bermaksud
daripada Nuaim Al-Mujmir, dia mengatakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, yakni umat Nabi yang menerima Islam, ummatul ijabah, umat yang telah menjadikan Islam sebagai agama mereka, umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, umat yang berpegang kepada tauhid. Nabi SAW sebut dalam hadis ni, umat Nabi yang beriman, umat Nabi yang bertauhid, umat Nabi yang menerima Islam akan dipanggil di hari kiamat, akan dibangkitkan di hari kiamat nanti, ghurran muhajjalin, dalam keadaan muka mereka itu putih bercahaya, dan juga tangan dan kaki mereka juga putih bercahaya, min atharil wudu, daripada kesan-kesan wudu. Ni Nabi sebut di akhir zaman, ni Nabi sebut di hari kiamat nanti. Nabi sebut di hari kiamat nanti ni, umat Nabi yang melakukan ibadat wudu, anggota wudu mereka akan bercahaya, muka mereka akan bercahaya, tangan dan kaki mereka akan bercahaya. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa-siapa yang mampu di kalangan kamu untuk memanjangkan cahaya mukanya, maka lakukanlah. Dalam riwayat yang lain, disebutkan, ra'aitu Abu Hurairah yatawadda, dia kata. Nuaim Al-Mujmir kata, anak murid Abu Hurairah kata, aku, dia kata, melihat Abu Hurairah ni, aku melihat Abu Hurairah ni ambil wudu. Aku melihat Abu Hurairah ambil wudu satu hari. Dia tengoklah Tok Guru dia ambil wudu. Lepas tu dia kata, faghassala wajhahu wa yadayhi, dia basuh muka dia, kemudian dia basuh kedua tangan dia, hatta kada yablughul mankibain, sehingga basuhan dia tu, Abu Hurairah ni bila dia ambil wudu, dia basuh tangan dia sampai dekat-dekat nak sampai ke mangkit. Mangkit ni bahu. Dia basuh tu panjang lah. Dia basuh tu dahsyat. Summa ghassara rijlai. Anak murid dia tengok lagi Abu Hurairah. Dia tengok Tok Guru dia basuh ambil wuduk ni. Summa ghassala rijlai. Kemudian dia basuh dua kaki dia, hatta rafa'a ila saqain, sehingga dia mengangkatkan basuhan tu, dia naikkan ke atas, basuh lagi sampai ke betis. Maksudnya kita tahulah kan, wuduk ni yang wajibnya daripada, kalau tangan lah daripada ujung jari sampai ke siku. Bila kaki, daripada ujung jari kaki sampai ke buku lali. Tapi Nuaim Al-Mujmir kata, aku nampak Abu Hurairah ni bila ambil wuduk, dia basuh dia punya muka, kemudian dia basuh tangan dia sampai dekat-dekat dengan bahu. Dekat-dekat, bukanlah sampai bahu betul. Bukanlah basuh bahu sekali, tak. Tu dah mandi lah tu, kan. Dekat-dekat dengan bahu, dia panjangkan basuhan tu. Lepas tu dia basuh kedua kaki sehingga dekat-dekat nak menghampiri, bukan dekat-dekat nak menghampiri. Dia basuh kaki tu sampai naik ke arah betis. Lebih daripada buku lali lagi. Kemudian Abu Hurairah kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Abu Hurairah buat begitu kenapa? Dia kata kerana aku mendengar Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya umat aku ni akan dipanggil di hari kiamat, akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan muka dan kaki tangannya bercahaya daripada kesan-kesan wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Siapa-siapa di antara kamu yang mampu untuk memanjangkan cahaya mukanya dan memanjangkan cahaya tangan kakinya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, dalam Sahih Muslim juga, Abu Hurairah kata, sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar kekasihku yakni Rasulullah SAW bersabda, tablughul hilyah minal mu'min haitsu yablughul wudu. Perhiasan orang mukmin akan sampai di anggotanya di mana wuduknya berhenti. Jadi kalau dia nak panjangkan lagi lah supaya perhiasan dia tu lagi panjang.
yang disebutkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi untuk hadis yang hadis yang ke berapa ni? Hadis yang ke-10 kalau tak silap saya yang kita bincang tadi ni, hadis yang ke-10. Baik. Ya, hadis yang ke-10. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam isu nak melebihkan basuhan, dalam isu nak melebihkan basuhan anggota tangan dan kaki, ya, ulama berbeza pendapat. Ya, ulama berbeza pendapat dalam masalah ni. Okey, di sana ada dua pendapat. Ya, di sana ada dua pendapat. Pendapat majoriti ulama, mereka mengatakan sunnah melebihkan basuhan tangan dan kaki. Kerana mereka berpegang dengan hadis ni. Oleh kerana Nabi kata man istata'a minkum ay yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al, siapa di antara kamu yang mampu untuk memanjangkan cahaya mukanya dan cahaya tangan kakinya, maka lakukanlah. Maka dia kata, kita kena basuh lebih sikitlah. Cuma ulama berbeza pendapat kadar yang digalakkan untuk basuhan tu. Berapa kadar yang paling, orang kata apa, paling maksima untuk kita basuh? Berapa kadarnya? Okey, tengok. Saya katakan majoriti ulama kata sunnah lebihkan basuhan anggota dalam wuduk ni, lebihkan sikit. Ya. Mereka menggunakan hadis ni. Tetapi mereka berbeza pendapat tentang kadarnya. Sebahagian kata hingga ke bahu untuk tangan dan hingga ke lutut untuk kaki. Sebahagian mereka kata hingga ke separuh lengan dan juga separuh betis. Sebab itu kata Imam Nawawi, ikhtalafu fi qadril mustahab ala awjuh. Ulama berbeza pendapat tentang kadar yang digalakkan, yang lebih tu berapa banyak? Ada beberapa pandangan. Ahaduha annahu yustahabbu ziyadah fawqal mirfaqaini wal ka'bain min ghairi tawqit. Sebahagian kata digalakkan lebih daripada siku, lebih daripada buku lali tanpa ada letak had. Tak ada had. Basuhlah lebih, yang penting lebih dia kata. Wa thani yustahabbu ila nisfil adud wasaq. Ada yang kata, pendapat yang kedua kata digalakkan sehingga setengah lengan dan setengah betis. Wa thalith yustahabbu ila al-mankibain war-rukbatain. Yang ketiga sampai ke bahu dan juga sampai ke lutut. Wa hadisul bab taqtadi hadha kullah. Yang mana kalau tengok hadis-hadis dalam bab ni yang kita tengok tadi, boleh menyokong semua pandangan ni. Lebih sikit pun okey, termasuk dalam hadis tadi. Lebih setengah sampai ke setengah lengan dan setengah betis pun okey, kerana hadis tu sebut tentang lebih. Nak sampai ke bahu pun okey, kata Imam Nawawi. Menunjukkan hadis tu menyokong. Ya. Wa amma ziyadatu fil wajh fahiya ghaslu syai'in min maqdamir ra's. Min muqaddamir ra's, ya. Yang mana lebih pada muka tu kita boleh basuh lebih daripada, kita lebihkan sikit daripada permulaan kepala tu, lebihkan sikit. Ini pendapat majoriti ulama. Pendapat majoriti ulama. Manakala dalil mereka yang saya guna tadilah, maksudnya dalil mereka apa dia? Abu Hurairah kata, Abu Hurairah sendiri basuh, dia faham macam tu bila Nabi kata siapa yang boleh panjangkan dia punya cahaya muka dan cahaya tangan kaki buat. Tablughul hilyah minal mu'min haitsu yablughul wudu. Anggota ataupun perhiasan di hari kiamat nanti ni akan diberikan perhiasan kepada orang mukmin ni, dan panjangnya ataupun kadarnya di mana wuduknya berhenti. Jadi kalau lagi banyaklah perhiasan dia dapat. Itu pendapat pertama lah. Pendapat kedua tidak sunnah, dia kata lebihkan basuhan ni. Cukup hanya sekadar basuh seperti mana yang disebutkan dalam Quran, yang ditunjukkan oleh Nabi. Pandangan ni adalah pandangan ulama mazhab Maliki, pendapat mazhab Zahiri, dan pendapat yang kedua dalam mazhab Hambali. Pendapat ni juga yang dipersetujui oleh Ibn Taymiyah, dan juga pendapat ni yang disetujui oleh Ibn Qayyim. Dalil mereka ialah, mereka kata lafaz yang kata sesiapa yang mahu untuk memanjangkan cahaya mukanya, maka lakukanlah. Dia kata ini adalah kalam Abu Hurairah, dia bukan kalam Nabi. Ibn Hajar kata apa? Dia kata
summa inna zahirahu annahu baqiyatul hadith lakin rawahu Ahmad min tariqi Fulayh an Nu'aim wa fi akhirih qala Nu'aim la adri qawlahu man istata'a ila al-akhir min qawli Nabi atau min qawli Abi Hurairah. Ibn Hajar kata dalam riwayat Bukhari itu zahirnya nampak macam ia sebahagian daripada hadis. Tapi Imam Ahmad meriwayatkan daripada jalur Fulayh daripada Nu'aim, anak murid Ibn Abbas, yang mana Nu'aim menyebut di akhir hadis tu, aku tidak tahu kata-kata sesiapa yang mampu untuk melebihkan cahaya mukanya, adakah ia ni kalam Nabi ataupun kalam Abu Hurairah. Ya. Dan kata Ibn Hajar, walam ara hadhil jumlah, aku tidak melihat ayat ini dalam mana-mana riwayat sahabat yang menukilkan tentang wuduk Nabi. Mana-mana orang yang meriwayatkan hadis ni daripada sahabat, yang mana mereka ni ada, orang kata apa, ramai sahabat yang menukilkan wuduk, sifat wuduk Nabi, mereka tak lebihkan pun. Dan tidak ada seorang pun yang riwayat daripada Abu Hurairah yang menyebutkan lafaz ini melainkan Nu'aim sahaja. Ya. Tetapi untuk berlaku adil, Nu'aim ada penyokong dia. Nu'aim ni walaupun dia, Ibn Hajar kata tak jumpa, tapi bila kita cek-cek rupanya ada orang yang riwayat sama macam Nu'aim yang kata Nabi galakkan untuk panjangkan ataupun lebihkan basuhan muka, kaki dan tangan ni. Cuma riwayat tu datang daripada datang daripada Lais bin Abi Sulaim dan juga Ka'ab al-Madani daripada Abu Hurairah. Kalau kita tengok dalam Musnad Ahmad ada riwayat ni. Tapi Lais bin Abi Sulaim ni dhaif dan Ka'ab tu pula tak dikenali. Jadi oleh kerana tu pendapat yang kedua kata cukup hanya basuhan seperti mana yang disebutkan dalam Quran dan yang ditunjukkan oleh Nabi dalam praktikal. Nabi tak basuh lebih daripada had. Bukan dituntutlah lebih tu. Dan dalil mereka yang kedua, mereka kata ayat Quran tentang wuduk ni. Allah Ta'ala mention, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bila kamu nak bangun berdiri salat, hendaklah kamu basuh mukamu, kedua tanganmu hingga ke siku, sapu kepala, basuh kakimu hingga ke buku lali. Yang mana dalam ayat ni menyebutkan Allah Azza wa Jal telah meletakkan had tentang kefarduan untuk basuh anggota-anggota tertentu dan untuk sapu anggota-anggota tertentu. Dan ini di antara ayat yang terakhir turun daripada Quran. Dan bila diletakkan had, maksudnya tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kalau tak ada guna letak had. Bila Allah Ta'ala kata sampai ke siku, maksudnya bukan lebih pada siku. Sampai siku je lah. Kurang pada siku tak sah wuduk, lebih pada siku pun tak dituntut. Dan sahabat lain, mereka sebut, ni dalil yang ketiga, sahabat lain yang meriwayatkan wuduk Nabi tidak menyebutkan baginda basuh lebih daripada had. Seperti mana kata Ibn Qayyim, dia kata lam yathbut anhu ay anin Nabi SAW annahu tajawazal mirfaqaini wal ka'bain. Tidak ada yang sabit daripada Nabi dalam basuhan Nabi lebihkan daripada siku dan juga lebihkan daripada buku lali. Cuma Abu Hurairah je, lakin Abu Hurairah kana yaf'alu zalik. Abu Hurairah yang buat benda ni. Wa yata'awwal haditha italatul ghurrah. Haditha italatil ghurrah. Yang mana Abu Hurairah cuba mentakwilkan hadis memanjangkan cahaya wajah. Adapun hadis Abu Hurairah dalam menyatakan sifat wuduk Nabi sendiri. Nabi bila ambil wuduk, Abu Hurairah cerita, kata Ibn Qayyim, dia sendiri sebut Nabi basuh tangannya sehingga dia kata adapun hadis Abu Hurairah pada membicarakan tentang sifat wuduk Nabi yang Nabi basuh sehingga ke lengan dan Nabi basuh kaki hingga ke dua betis, itu menunjukkan bahawasanya fahuwa inna ma yadullu ala idkhalil mirfaqain wal ka'bain fil wudu wala yadullu ala al mas'alatil italah. Ibn Qayyim kata itu hanya menunjukkan yang Nabi membasuh lebih pada, Nabi basuh sampai ke buku lali dan Nabi basuh sampai ke siku.
itu bukan menunjukkan digalakkan basuh sampai ke ketiak. Ya, itu yang disebutkan oleh Ibn Qayyim. Begitu juga mereka kata, bila Nabi, hadis ni macam pelik dia kata. Macam mana nak memanjangkan basuhan muka? Macam mana nak memanjangkan cahaya yang berada di muka? Cahaya kalau tangan dan kaki boleh lebih panjang sebab boleh basuh lebih. Muka ni macam mana kalau atas sikit dah masuk kepala? Kan? Bawah sikit bukan muka dah. Jadi kan kalau basuh tengkuk bukan muka dah. Jadi dia kata mereka mengatakan tak digalakkan untuk basuhan lebih. Ya, baik. Jadi bagi saya lah, pendapat yang saya pegang, sekadar penilaian saya, wallahu alam, tidak digalakkan lah untuk lebih ni. Tapi kalau ada orang yang melebihkan basuhan kerana nak bertaklid kepada majoriti ulama, silakan. Tak ada masalah. Kerana benda ni memang khilaf mu'tabar. Disebabkan oleh perbezaan pahaman terhadap dalil. Kalau saya, seperti mana yang ditunjukkan dalam praktikal Nabi, basuh sehingga ke siku. Nak lebihkan sikit untuk dapatkan keyakinan supaya siku termasuk, silakan. Tapi sampai ke bahu apa semua ni, tidaklah dituntut. Tapi ada ulama' yang kata dituntut. Kerana Abu Hurairah juga melakukannya, dan Abu Hurairah ni bukan kecil-kecil anak lah. Bukan orang yang biasa-biasa lah, orang yang perawi di antara perawi yang banyak menghafal hadis. Tetapi ada ulama' yang tak setuju dengan dia. Wallahu alam, itu saya punya pendirian lah. Kita boleh berbeza, no problem. Tak ada masalah. Baik. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-11. Okay. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadis Bukhari dan Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam toilet, Nabi bila masuk ke dalam tandas, Nabi menyebutkan Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu daripada khubuthi wal khaba'ith, daripada syaitan jantan dan betina. Okey. Apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Yang pertama, sunnah membaca doa ini ketika ingin masuk ke tandas ataupun ketika pergi ke tanah lapang. Sebab zaman dulu ni tak ada toilet awam, tak ada. Tandas awam tak ada. Jadi bila nak pergi buang air waktu tengah-tengah bermusafir tu, pergilah cari tempat sunyi-sunyi sikit. Jadi sunat waktu kita pergi ke sana tu, kalau masuk dalam toilet, sebelum masuk toilet kita baca. Kalau kita nak pergi tanah lapang, waktu nak pergi tu kita baca. Ya. Itu perkara pertama, sunnah. Kalau tak baca macam mana ustaz? Kalau tak baca pun tak ada masalah. Kerana benda ni sunat, bukan benda wajib. Tapi kalau dah masuk baru teringat, kan? Dah masuk baru teringat, alamak, saya tak baca doa masuk toilet lah. Para ulama' mengatakan boleh baca dalam hati. Ya, para ulama' mengatakan boleh baca dalam hati. Tak ada masalah yang tu. Okey? Baik. Kenapa jalan hati? Sebab dalam tandas tak digalakkan menyebut nama Allah. Ya. Baik. Adakah perlu membaca bismillah sebelum berdoa? Ada riwayat menyebutkan idza dakhaltumul khala faqulu bismillah. A'udzu billah minal khubuthi wal khaba'ith. Dia ada tambah bismillah kat depan. Bila kamu masuk ke dalam toilet, baca bismillah. Lepas tu baru a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan jantan dan betina. Tapi riwayat ni adalah riwayat yang syaz. Kerana apa? Kerana majoriti perawi yang meriwayatkan daripada Abdul Aziz bin Suhaib daripada Anas tak menyebutkan lafaz bismillah di awalnya. Cuma Abdul Aziz bin Mukhtar ni aja yang bawa lafaz bismillah. Jadi lafaz ini adalah lafaz yang syah daripada riwayat Anas, tetapi di sana ada riwayat daripada Anas yang lain dan juga ada riwayat daripada Ali, iaitu dia menyebutkan baca bismillah, iaitu sitru ma baina a'yudil jin wa aurati bani adam idza dakhala al-kanif ay yaqul bismillah.
yang boleh menghalang kita, aurat kita anak Adam ni dengan pandangan jin ialah apabila dia masuk dalam toilet dia baca bismillah. Tapi Imam Tirmizi kata hadis ini sanad dia tak kuat. Hadis Ali pun sanad tak kuat. Ada di sana hadis Abu Sa'id Al-Khudri juga tak kuat. Ulama berbeza pendapat tentang status hadis ni. Mughaltai dan juga Albani mensahihkan riwayat ini kerana dia kata jalur banyak. Semua jalurnya dhaif, tapi Albani kata semua jalur dhaif, tapi bila kita gabung dia jadi terangkat. Tetapi Ibn Hajar, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab dia Nataijul Afkar, Ibn Hajar mengatakan fal hasil annahu lam yathbut fil babi syai. Ibn Hajar ni dia bawa jalur-jalur yang berkenaan dengan lafaz bismillah ni, dia kata hasilnya tidak ada sesuatu pun yang sahih dalam bab ni untuk baca bismillah sebelum masuk toilet. Dan Syekh Mustafa Adawi, seorang ulama daripada Mesir, dia juga berpandangan bacaan bismillah sebelum masuk ke dalam tandas adalah riwayat yang tidak sahih. Yang sahihnya kita baca doa yang disebutkan, iaitu doa yang ke-11 tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Okey, itu yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala bacaan keluar daripada tandas, bacaan keluar daripada tandas, ada satu riwayat yang hasan daripada Al-Imam Tirmizi dengan riwayat Ibn Hibban, yang mana riwayat tersebut mengatakan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada toilet, Nabi akan baca ghufranak. Nabi akan baca ghufranak. Jadi kalau kita baca ghufranak, maksudnya keampunanmu, aku mengharapkan keampunanmu wahai Tuhan. Mungkin kata kenapa kena minta pengampunan pula bila keluar toilet? Ada yang kata kerana di antara hikmah. Kita mencari hikmah lah. Sebab sebenar kita tak tahulah. Kerana Nabi SAW tidak menyatakan dalam jelas dalam hadis tu. Cuma Nabi SAW bila keluar dia baca yang tu. Kan? Bila keluar dia baca yang tu. Jadi, apa di antara? Para ulama mencari hikmah. Ya, ada yang kata sebab kita tak berzikir dalam tu. Jadi bila kita keluar kita minta ampun lah. Sebab kita tak berzikir dalam tu. Tapi alasan ni macam kurang tepat sikit. Kerana zikir bukanlah satu kewajipan. Bila kita tak berzikir dalam toilet, kita sedang melaksanakan tuntutan agama. Sebab memang agama yang tak benarkan kita sebut nama Allah di tempat yang kotor. Kan? Okey? Tapi macam tak berapa clear lah kenapa kena minta ampun. Walaupun minta ampun tu sebenarnya baik. Tapi kenapa dituntut di tempat ini? Saya nampak di antara alasan yang valid, di antara alasan yang logik sikit ataupun yang boleh diterima, ialah kita minta keampunan daripada Allah kerana bila kita masuk ke dalam toilet, kita berusaha untuk membersihkan diri kita untuk mengeluarkan najis daripada badan kita. Kerana air kencing kita najis, buang air besar pun nak buang najis. Jadi kita usaha nak membuang najis fizikal daripada badan kita. Itu sebab kita masuk ke dalam toilet. Dan setelah kita keluar daripada toilet, kita minta pengampunan daripada Allah dengan isyarat, ya Allah, seperti mana aku berusaha untuk membersihkan fizikal aku daripada najis, maka engkau bersihkanlah spiritual aku daripada dosa dan maksiat. Jadi supaya seimbanglah, jasad itu tak ada najis, jasad itu kita usaha untuk buang najis yang kotor, yang fizikal, yang kita nampak dengan mata, kita juga minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan diri kita daripada dosa dan maksiat, daripada dosa dan maksiat yang kita buat sebelum ni, dan kita minta supaya kita pun dihalang daripada kekotoran-kekotoran maksiat yang kita akan buat pada masa akan datang, yang mungkin kita buat pada masa akan datang. Itu mungkinlah di antara hikmah kenapa Nabi SAW tidak Nabi tak bagi tahu kat kita secara jelas, tapi itulah di antara kenapa Nabi tidak meninggalkan bacaan ini ketika keluar daripada toilet. Wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bissawab. Saya kira cukuplah sekadar ini untuk malam ini. InsyaAllah jika ada kesempatan kita sambung lagi. Saya ambil sikitlah soalan kerana saya lepas ni ada program dengan kawan-kawan dengan anak-anak murid Smart IQ. Kita ada majlis sikit malam ni. Jadi sekejap saya ambil, ya.
Yang mana soalan-soalan yang mudah lah. Baik. Yang mana yang susah jangan tanya saya. InsyaAllah. Banyak komplain pasal suara tak dengar. Sorry, minta maaf. Baik. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Adik saya was-was wudu. Lagi-lagi bab niat wudu. Dia mudah aja. Was-was ni jangan layan. Ya. Para ulama menyebutkan was-was ni kalau dilayan dia akan menambahkan kegusaran kita. Jadi was-was jangan layan. Kita niat nak ambil wudu, niat ambil wudu, masa kita basuh tu kita dah yakin, kemudian datang syak lepas selesai wudu, jangan pandang. Kalau was-was. Tapi kalau kita yakin memang ni tak kena wudu ni, kering aja, anggota yang patut dibasuh, tumit yang patut dibasuh tak kena, dan pergi basuh. Pergilah basuh. Tapi kalau kita tengok semua dah lengkap, tiba-tiba ada was-was, takut tak kena lah, takut ni tak ada. Was-was selepas ibadat tidak dikira dan tidak dihitung. Ya, kalau kita layan, dia akan jadi syaitan akan masuk. Menyebabkan kita akan rasa sukar, kita akan rasa susah nanti. Bila kita nak beribadat. Bila nak ibadat je dia ambil wuduk je, kita akan rasa Allah nak kena ambil wuduk lagi, was-was lagi lah aku ni. Sebenarnya syaitan suka perasaan itu. Ya, baik. Salam Dr. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, salat malam tahajud mana yang afdal? Salat 11 rakaat tapi bacaan surah pendek, atau salat 2 atau 4 rakaat tapi dengan surah panjang? Dalam hadis Nabi SAW, salat 11 rakaat. Aisyah kata Nabi SAW, kana Nabi SAW la yazidu ala 11 raka'atan fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Kana Nabi SAW la yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 raka'ah. Salla arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihin, thumma salla arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihin, thumma salla thalatha, atau kama qala, hadis Bukhari. Aisyah kata Nabi ni dia salat malam sama ada bulan Ramadan ke bukan bulan Ramadan ke, Nabi tak pernah lebih 11 rakaat. Nabi tak pernah lebih 11 rakaat. Nabi salat 4 rakaat, itu 2 rakaat, 2 rakaat. Kamu jangan tanya panjang dan kualitinya. Kemudian Nabi salat lagi 4 rakaat, 2-2. Kamu jangan tanya tentang panjang dan kualitinya. Lepas tu kan Nabi salat 3. Para ulama menyebutkan salat malam Nabi ni panjang. Dan itulah yang afdal. Jadi kalau kita boleh panjangkan, kita panjangkan. Tapi kalau tak boleh nak panjangkan, maka sebab itu di zaman Umar dia banyakkan rakaat supaya bacaan tu boleh pendek. Kerana pada masa tu orang dah tak larat lah. Cuma kita kena tengok juga satu lagi perkara yang mungkin kita boleh consider juga, iaitu dari sudut kadar khusyuk. Kadar khusyuk kita. Itu yang terbaik dan itulah lubbus salah. Itulah sebenarnya nyawa bagi salat, iaitu kita kata jiwa bagi salat, iaitu khusyuk. Jadi kalau kita solat panjang lebih mendapat khusyuk, kita solatlah panjang walaupun rakaatnya sikit. Biar bacaan tu panjang. Tapi kalau bacaan panjang tak dapat khusyuk, kita kena buat something lah. Baik. Baik. Kemudian basuh tangan hingga ke siku maksudnya bukan basuh dari siku hingga ke hujung jari. Ada yang basuh dari siku. Begitu juga dari betis ke jari kaki. Dalam hadis, dalam Quran disebut basuh dari tangan ni sehingga ke siku. Sebab tangan ni biasanya orang akan sebut di hujung ni dulu. Tapi kalau katalah dia basuh daripada siku dulu turun ke bawah pun tak ada masalah. Yang penting meratai keseluruhan yang wajib ni. Meratai keseluruhan yang wajib ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesekali kita lebihkan basuhan muka daripada 3 kali kepada 5 kali. Boleh ke? Kadang-kadang musim panas dikira membazir. Dalam wuduk tak digalakkan lebih pada 3 kali. Kalau kita nak basuh muka lebih daripada 3 kali, sebelum wuduk lah, sebelum wuduk bermula. Waktu wuduk 3 kali. Kerana itulah yang paling afdal sekali. Ya, wallahu a'lam. Ini soalan yang saya jawab dah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan untuk masuk tanda perlu dibaca sebelum masuk tanda. Tapi kalau kita terlupa, boleh tak baca dalam tandas? Boleh dibaca dalam tandas, tapi dalam hati. Ini disebut oleh sebahagian ulama, antara Ibn Hajar juga menyebutkan perkara ini dalam kitab dia. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Banyak soalan ni, minta maaf saya tak dapat jawab semua. Terima kasih banyak bagi yang banyak bertanya. Saya minta maaf banyak-banyak saya tak dapat jawab semua sebab saya ada program lepas ni. Insya-Allah jika ada kesempatan lain kita bertemu lagi. Terima kasih pada Nur Islam Academy. Terima kasih Datin Nolin. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.